Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Puan Nazir Masjid Syakirin yang saya kasihi, kepada segenap asatizah para alim ulama ar-ra'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, insyaAllah kita meneruskan pengajian kita kitab Masail Tauhid muka surat 11, iaitu tentang penjelasan, iaitu Mabadi' 10, menjelaskan Mabadi' 10. Seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, Mabadi' 10 itu apa dia? Iaitu 10 elements of knowledge. Jadi suatu fan ilmu ini ada 10 mabadi'. Tak kisah fan ilmu agama ke, fan ilmu duniawi ke, fan ilmu apapun, dia mesti ada 10 prinsipal ini yang kalau kita mengetahuinya ibarat separuh ilmu tu kita dah kuasai. Lebih kurang macam tu lah. So yang pertama soalan, apa dia hadnya ilmu tauhid itu? Maksud dia, apa dia definisi bagi ilmu tauhid? Jadi bila kita kata ni pengajian ilmu tauhid, ini definisi ilmu tauhid tu apa dulu? Kita nak tahulah. Contoh dia lah, saya kata kat tuan-tuan, kita besok ada pengajian kelas ilmu arut. Saya yakin tuan-tuan tak pernah dengar ilmu arut tu apa benda tu, arut tu kan. Kalau tauhid selalu dengar lah, fiqh selalu dengar, tasawuf pun selalu dengar. Arut tak pernah dengar, Ustaz. Definisi arut adalah ilmu syi'i Arab. Note. Jadi syi'i Arab ni dia ada notes dia. Notes. Apa notes tu? Do re mi dia tu lah. Dia kita panggil taktek dia punya bahar dia ada bahar rajas. Mustaf'ilun. Dia ada bahar tawil, asabat bisahamaiha jawari anafada. Itu tawil, macam tu. Dulu saya sukalah dia, tapi saya tak pandai lagu. So tak pandai buat syair lah cerita dia. Sebab tak cukup seni. Otak saya otak sains, tak otak seni itu. Contoh dia, itu definisi ilmu arut. Ilmu tauhid ni ada definisi dia. Apa jawapan dia? Hadnya ilmu tauhid itu pada lughah. Jadi had ilmu tauhid secara lughawi, secara bahasa. Jadi ada definisi secara bahasa, ada definisi secara terminologis ataupun secara istilahi. Secara bahasa ialah ilmu yang diketahui dengan dia bahawasanya sesuatu itu satu. Jadi ilmu tauhid ini secara bahasa adalah ilmu yang kita tahu ini adalah satu. Itu maksud dia. Tauhid ini satu maksud dia. Itu secara bahasa. Secara bahasa sahaja. Dan pada istilah secara terminologis, jadi ada definisi secara istilah. Istilah tu maksud dia definisi yang kita maksud dalam fan ini, bukan melihat di sisi bahasa, tapi melihat fungsi dia menurut fan tersebut. Lebih kurang macam itulah. Dan pada istilah ilmu tauhid iaitu ilmu yang membahaskan beberapa aqaid, beberapa akidah agama yang didatangkan dengan beberapa dalil-dalil yang yakin. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang dia itu membahas beberapa akidah-akidah agama
yang didatangkan dengan beberapa dalil-dalil yang yakin. Jadi kita berbincang tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, itu akidah tuan-tuan dan puan. Ada dalil yang yakin, ada dalil akli dan nakli. Lebih kurang macam itulah. Nanti kita pergi. Ustaz, malaikat wujud ke tak wujud? Wujud. Apa bukti malaikat wujud? Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman kat kita, hadis bagi kita sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir pun dah bersabda kepada kita, wajib kita iman wujudnya malaikat. Okey. Lalu diteruskan soalan, apakah hantaran ilmu tauhid ini, hantaran itu maudhu'nya, subjeknya. Jadi apa yang dibahas dalam ilmu tauhid ini? Jawapan hantarannya ialah zat Allah Ta'ala dan zat sekalian alaihi wassalatu wassalam. Kita membahas subjek dia tentang apa? Tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang para rasul. Kerana apa? Syahadah itu terbentuk daripada dua. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahiyat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nubuwah. Macam tu. Iaitu daripada barang yang wajib. Apa yang dibahas? Dibahas dari segi sifat wajib, sifat dan yang mustahil, sifat mustahil, dan yang harus, sifat jawaz pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pada hak segala rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi begitu juga hak pada sekalian rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Soalan, siapakah yang menghantarkan ilmu ini? Jadi siapa yang menghantarkan ilmu ini? Dalam arti siapa yang wadihnya? Wadih tu yang kita kan nak kata dia pertama kali cipta, kan? Tapi kita nak kata kira-kira siapa mempelopori, yang pula mengkodifikasikan, mengkaidahkan, mentakaidkan, yang menjadikan dia sebuah fan ilmu tersendiri. Minimum macam itulah. Sebab kalau dikata apa seseorang ni berarti seolah-olah ilmu tauhid tak wujud zaman Rasul, kita tak kata macam tu. Samalah macam orang hari ni dia kata, buat apa nak bermazhab, Rasul mazhab apa? Kan? Memanglah kita tak boleh nak kata Rasul mazhab apa, bukan berarti iaitu Imam Syafi'i ini pertama sekali yang buat mazhab, bukan. Cuma dia mengumpulkan Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, melahirkan fiqh yang mudah, simplified, mengikut satu imam, maka kita kata dialah pelopor mazhab Syafi'i. Misalnya dia, itu maksud dia. Kalau itu pun dia tak faham, susah. Maka dijawab kat sini, jawapan dia yang menghantarkan ilmu ini iaitu tauhid, ialah Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi serta pengikut-pengikut keduanya. Tuan-tuan dan puan-puan, ni nak kena terangkan sikit. Jadi ceritanya yang namanya akidah ni ialah Rasul bila diutus, dia bawa lah akidah sekali, betul. Akidah, fiqh, tasawuf lengkap. Cuma waktu tu dia tidak berupa nama, tuan-tuan dan puan. Ibarat dia lah, zaman dulu kala ni ilmu tu belum difan-fankan. Kita tak ada fiqh tu, tak ada nama istilah ilmu fiqh tu, tak wujud. Zaman Rasul itu, fiqh itu maksud dia may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din maksud dia apa? Barang siapa yang Allah menghendaki fulan tersebut itu baik, Allah jadikan atau Allah fahamkan, maksud dia jadikan orang tersebut orang yang faham akan agama. Jadi yufaqihu itu kataan fiqh, maksud dia faham secara bahasa.
Faham saja. Tapi bila zaman berzaman, bukan zaman banyak lah. Bila zaman tabi'in, lahirlah Imam Abu Hanifah, kan? Lahirlah Imam Abu Hanifah, maka dengan kajian dia, dengan ijtihad dia, lahirlah pendapat dia dalam bab fiqh. Diteruskan oleh murid dia. Akhirnya yang mengikuti mazhab dia kita panggil fiqh mazhab Hanafi. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksud dia pada rangkaian kumpulan amal ibadat zahir ikut gaya Imam Abu Hanifah. Tu mazhab Hanafi. Ini contoh dia. Berarti fiqh ini suatu ilmu yang berkaitan dengan amal ibadat zahir yang dilahirkan atau diistimbatkan daripada dalil-dalil syarak secara teknikal, secara terperinci, tafsiriyah, melahirkan suatu produk hukum. Itu nama dia fiqh. Contoh dia tuan-tuan dan puan-puan. Berarti kalau akidah macam mana? Zaman Rasul, Baginda SAW ajar kita, la tusyrik bihi ahadan, jangan engkau mensyirikkan Allah sama sekali dengan satu perkara apapun. Kan? Contoh dia. Berarti apa? Agama ni agama tauhid. Mengesakan Allah. Mengesakan Allah dari segi apa? Esa pada zat. Macam mana kita nak faham esa pada zat? Berarti zat Allah ni tak bolehlah dua. Kalau dua berarti ada dua Tuhan lah kan? Mestilah esa. Sifat dia ada banyak. As-Sami, Al-Basir, Al-Mutakallim. Apa lagi? Sifat kalam, sifat sama, sifat basar. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Qudrah. Kan? Lepas tu apa? Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid berarti Allah ada iradah, ada berkehendak. Ini semua scattered di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan baca Al-Quran pun baru nak baca terjemah tak tahu ini sifat ke, ini zat ke, ini af'al ke pun tak dapat nak bezakan. Maka datang ulama kemudian dia rumuskan. Dia kaji, dia rumuskan secara mudah. Okey, akidah kita apa? Akidah tauhid. Allah SWT esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya. Contoh dia tuan-tuan dan puan. Lalu dikumpulkan lagi bab kenabian. Nabi ni mestilah dia sidik, mesti benar. Kalau dia tak benar, berarti yang dia bawa tu mungkin dusta. Kalau dusta dia bukan rasul lah. Macam mana kalau ada orang boleh dusta dia jadi rasul? Kita tak tahu mana betul, mana hak dusta. Betul ke tidak? Maka tak mungkinlah rasul itu disifati dengan sifat dusta. Contoh dia itu satu. Lalu kita fikir-fikir, dia mestilah ada sifat amanah. Masuk amanah ni tak buat dosa lah. Kerana apa? Kita diperintah untuk mematuhi segala perbuatan, ucapan dan penetapan para rasul, kan? Maka dalam hal ini, kalau dah dia boleh buat dosa, walaupun makruh sekalipun lah, ibarat dia makruh tu kita dituntut untuk buat lah. Kerana Nabi itu uswatun hasanah. Takkanlah macam tu, maka dia mestilah disifati dengan sifat amanah. Ini. Lalu Nabi dan Rasul ini mestilah menyampaikan apa yang diwahyukan kepada dia. Menyampaikan, ini dipanggil dengan tabligh. Dia mesti sampaikan. Mesti ada sifat tabligh. Maka apa tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita pun berimanlah, iaitu para rasul mestilah menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Yang terakhir fatonah. Fatonah itu apa? Iaitu fatonah itu maksudnya cerdik. Cerdik, iaitu para nabi dan rasul ini mestilah cerdik-cerdik. Tak bolehlah yang tidak perfect akalnya. Dia mestilah yang sempurna akalnya. Sebab kalau dia tak sempurna akalnya, macam mana dia nak berdakwah? Ini dia tuan-tuan dan puan. Contoh dia, akhirnya lahirlah ilmu tauhid. Jadi ilmu sendiri. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam dan lain-lain nama.
Yang mempelopori pertama sekali di sisi Ahlussunnah wal Jamaah Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita di negeri Selangor berpegang pada asas mazhab Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam fiqh, menerima 3 mazhab yang lain, dan mazhab Al-Imam Al-Ghazali dalam tasawuf. Ini dia. Ini adalah pegangan di negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Soalan, apakah namanya ilmu ini? Lalu disebutkan ilmu ini tu nama dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ilmu ini. Ni ilmu ni apa? Nama dia banyak. Supaya apa? Supaya kita tak tertipu lah. Tak mudah sikit-sikit duk bid'ahkan Allah. Kena ilmu dia. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu sifat, ilmu usuluddin, fiqh akbar. Yang betul al-fiqhu al-akbar. Maka semuanya ini ialah nama bagi tauhid jua. Semua ni nama bagi ilmu tauhid. Supaya kita apa? Supaya kita tak mudah jadi sikit-sikit. Ni Rasul tak sebut sebab apa? Ada wujud. Saya di Universiti UIA pernah mengajar econs, mengajar ekonomi, ceramah umum lah. Ceramah umum sangat lah. Saya pakai kitab Ayyuhal Walad, membahas tentang ilmu tasawuf. Dalam bahasa Inggeris lah saya cakap. Sufism, tasawuf, pentingnya penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Sebab orang kat universiti ni kadang terlalu banyak kognitif. Rohani dia spiritual dia sikit. Nak wirid je dah dibid'ahkan. Jadi saya pun ajar ilmu tasawuf. Lepas tu datang ada pelajar dari India. Doktor, can I ask you, is there any hadith that Prophet used the word tasawuf? Tasawuf available or not in the Sahih Bukhari or Sahih Muslim? Dia tanya saya lah. Saya jawab lah, if you find tasawuf as a name, you cannot find it in the Sahih Bukhari and Sahih Muslim. But the teaching of tasawuf exists in the time of prophets. Rasul ajar zuhud. Rasul SAW ajar kita yang namanya menjauhi ghibah, menjauhi namimah, menjauhi hasad, dengki, menyuruh kita menghiasi tahalli bil fadail, solat sunat, banyak berzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Iaitu kri pun ada, iaitu memperbanyak zikir pun ada. Mengajarkan kita untuk sentiasa beristighfar. Kan? Wirid Rasul pun ajar 33 Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah misalnya. Ini semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. So kalau kita hanya melihat nama, buka Google Sahih Bukhari At-Tasawuf, alif lam ta wawu sod fa, carilah, memanglah tak jumpa. Memang dah tak jumpa. Ibarat dia mudah dia nak kata kan, tuan-tuan dan puan. Cari di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Aqidah. Jumpa tak? Ini contoh dia. Al-Aqidah. Perkataan Al-Aqidah. Allah sabda, Al-yawm sa'udarrisukum aqidatan. Ada tak Rasul jawab macam tu? Rasul menggunakan bahasa, sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa apa? Al-iman. Arkanul iman, kan? Rukun iman. Hal tu'minu billah. Contoh dia. Wal mu'minun wal mu'minat. Ini misalnya dia gunakan bahasa iman. Betul lah tu, iman. Kitabul iman. Para ulama hadis mengumpulkan perbahasan akidah dalam Kitabul iman. Tasawuf menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahasa dia Kitabuz Zuhdi, kitab membahas tentang zuhud. Bila dia jadi fan ilmu tersendiri, ulama fan ini menamakan dia At-Tasawuf. Tiba-tiba datang hari ini, siapa nak kata tasawuf ni bid'ah? Kita tak boleh guna bahasa tasawuf. Kita guna istilah iaitu ar-ruhani, atau tazkiyatun nafsi, atau dia guna bahasa al-akhlaq. Jadi tak nak guna bahasa tasawuf. Saya lawan lah.
Mana boleh macam ni? Hanya nak dengar cakap orang yang tak nak guna lafaz tasawuf ni. Kita tak boleh terima. Tasawuf ini nama istilah yang wujud di dalam ilmu Islam sejak ratusan tahun dulu. Siapa tahu bulan hari ini nak buang istilah tasawuf daripada kamus Islam? Mana boleh? Ulama-ulama pakai. Samalah dengan ilmu kalam. Hari ni bila dengar ilmu kalam, ini ilmu dikeji. Ni disebut ilmu kalam kan? Ilmu tauhid. Ilmu kalam ni ilmu tauhid lah. Bisa ilmu kalam dengan tauhid, ilmu kalam ni dia advance sikit lah. Dia nak bahas retorik, nak lawan musuh ni. Kita kalau ada orang jawab macam ni kau jawab. Itulah kira tu nama dia ilmu kalam. Kalau ada orang percaya macam ni, kau terangkan dia dalil dia macam ni. Itu ilmu kalam. Ilmu tauhid ni tak adalah bahas macam tu. Allah wujud. Dalil wujud apa? Allah kudrah. Allah itu ada sifat kudrah. Dalil kudrah apa? Macam tu je, senang kan? Ini beza dia, itu sahaja. Jadi kena kenal nama. Dia tahu semua nama ni supaya kita lah kalau jumpa, Imam Al-Imam Abu Hanifah, dia karang kitab akidah bernama Al-Fiqhu Al-Akbar. Itu nama kitab dia. Cuba tiba-tiba ada orang datang. Jap. Saya nak cari satu lafaz je. Rasul sabda fiqh akbar. Kalau ada bagi. Kalau tak ada saya tolak. Saya hanya terima Quran dan Sunnah. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Kira-kira Imam Abu Hanifah ni kita kena buang lah sebab tak sunnah compliance. Can we do that? Of course not. So kita tak boleh. Itu nama sahaja. Fala musyahata bil asami ba'da fahmil ma'ani. Jangan kita nak quarrel with the names after you already know the essence of that knowledge. The essence of that thing. Bila kita dah tahu maksud daripadanya, buat apa kita nak gaduh dengan nama? Ini dia maksud dia tuan-tuan dan puan-puan. Lalu soalan selanjutnya, apa tujuan ilmu tauhid ini? Kita ngaji tauhid ni mestilah ada tujuan dia, betul tak tuan-tuan? Mestilah ada hadaf dia. Tujuan ini nama dia ghayatuhu. Tujuan ghayatuhu. Jawapan dia, tujuannya itu dapat membezakan di antara i'tiqad yang binasa dan i'tiqad yang sahihah. Jadi tujuan dia apa? Supaya kita tuan-tuan dan puan-puan dapat bezakan akidah seperti ini sesat. Akidah seperti ini boleh menyebabkan kita menyeleweng. Akidah seperti ini betul. Ini akidah sahihah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita perlu kepada apa? Kita perlu kepada tahu apa tujuan ilmu ini. Tuan-tuan ngaji kitab tebal ni. Jangan cakap lah sejak saya balik 2018 ni kita dah khatam berapa kitab dah. Imam Bilal. Akidah Ali Iman, Ummul Barahin, akidah Islam, apa nama dia, ada satu kitab tu Tuhfatur Raghibin, akidah Sulaimaniyah. Banyak dah, 5, 6, 7 kitab khatam. Teruslah kita ngaji. Jadi apa, ngaji ni tak ada habis dia sampai yang lahad lah kan. Itu siapa tahu saya tengah mengajar tiba-tiba Allah tarik, alhamdulillah orang meninggal tengah menuntut ilmu. Tuan-tuan tengah mengaji, tengah makna kitab, tiba-tiba Allah tarik, alhamdulillah husnul khatimah. Ini dia tuan-tuan, pengakhiran yang baik. Jadi tujuan kita nak belajar ni banyak-banyak kitab ni, dah khatam ni ganti kitab lain, dah khatam ni ganti kitab lain, supaya apa? Supaya kita dapat bezakan i'tiqad seperti ini sesat, i'tiqad seperti ini betul, sahihah. Itu tujuan dia tuan-tuan dan puan-puan. Lalu soalan, yang mana i'tiqad yang sah dan yang mana i'tiqad yang binasa itu? Ini pertanyaan dia dah upgrade sikit. Ini bukanlah termasuk daripada mabadi' asyarah. Dia nak syarahkan ghayah tadi, syarahkan tujuan ilmu tauhid ini. Maka jawapannya, i'tiqad yang sah itu ialah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan i'tiqad yang binasa seperti i'tiqad qadariyah dan jabariyah dan mu'tazilah. Ni. Jadi kita dekat negeri Selangor ni, mazhab kita mazhab ahli sunnah wal jamaah.
Tapi hari ini semua ngaku ahli sunnah wal jamaah. Betul ke tidak tuan-tuan? Semua ngaku ahli sunnah. Tak ada orang tak ngaku dia ahli sunnah. Oh ya. Syiah hari ini ngaku ahli sunnah. Dia tak nama ahli sunnah wal jamaah, dia namakan ahli sunnah wa ahli bait. Sebab apa? Dia nak kata ahli bait tu ahli sunnah. Aku ni sokong ahli bait, maka aku ni ahli sunnah ahli bait. Dia kata macam tu. Memanglah kita ahli sunnah pun cinta ahli bait. Habaib-habaib ni kita kena cinta. Para keturunan Rasulullah SAW ni kita cinta. Ya, tapi cinta tu berpada-pada. Dalam erti, boleh ke kita kata dia maksum? Taklah. Boleh ke kita kata dia ini Nabi? Taklah. Boleh kita kata dia ini macam Tuhan? Taklah. Kan? Mana boleh? Kufur lah kalau kata macam tu. Kalau cinta kita macam mana? Kita janganlah kata dia. Janganlah buruk-burukkan dia. Janganlah bila kita cinta Ahlul Bait, orang tuduh kita Syiah pula dah. Mentang-mentang Ahlul Bait dia, ni Syiah ni. Tak. Ini dia jangan hati-hati. Ahli Sunnah wal Jamaah cinta Ahli Bait, cinta sahabat. Geng Syiah kafir kan sahabat. Geng Nawasib kafir kan Ahli Bait. Ahli Sunnah ni apa? Cinta Ahli Bait, cinta sahabat. Muawiyah kita cinta, Ahli Bait kita cinta, tuan-tuan dan puan-puan. Dua-dua kita cinta. Habaib tu ulama alim-alim belaka, jangan anggap tak alim. Terus terang, jangan mentang-mentang duduk Malaysia, jadi jumut tak kenal YouTube pula dah. Kan? Dia duk serang kita pakai YouTube, Facebook dan lain-lain. Habaib ni pun dihormati di seluruh dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Habib Umar tu kalau pergi ke Mesir tu, dia letak kursi kat depan kat Al-Azhar Syarif duduk ceramah dia. Kita ni pergi Mesir tu duduk kat bawah je ngaji betul. Mana orang Melayu nak duduk atas kursi dekat UC Al-Azhar tu, kat Masjid Al-Azhar? Tak ada. Tiba-tiba datang Malaysia nak sosatkan abad itu. Ni macam mana? Jangan mudah tertipu. Habib Umar bin Hafiz, masya-Allah. Saya terus terang, saya bertemu dengan dia pertama kali tahun 2005-2006. Itu pertama kali di Indonesia waktu dia datang. Saya memang dengar dia cakap Arab waktu tu, dia syarahkan suatu kitab lah, nama dia Nasaih Diniyah tu. Dia syarahkan sikit tu, saya dengar, ini memang alim kabir. Saya dah tahu dah, waktu tu dia cakap Arab lah, memang dia orang Arab. Waktu tu saya tak pandai cakap Arab, tapi saya faham. Saya dengar tu, syarah ini memang orang alim. Pengganti kepada Abu Yasir Muhammad Ali Al-Maliki. Abu Yasir Muhammad Ali Al-Maliki ini ulama besar di Mekah. Anak kepada Said Alawi. Said Alawi ni guru kepada Tok Guru Saman Kati ni. Tok Guru Saman Kati ni ngaji dengan Said Alawi. Said Alawi. Dia mengaji dengan Said Alawi. Anak dia nama dia Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Cucu dia bernama Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tiga-tiga ni dari atuk, anak, cucu, alim belaka. Nak kata alim belaka. Syekh Muhammad Al-Maliki ini tahun 70-an dah mengajar dekat Masjidil Haram. Dia bukan calon-calon orang, dia diangkat oleh ulama-ulama di Masjidil Haram ketika itu. Sampailah waktu ada ulama-ulama di Saudi yang jealous dengan dia, yang berbeza mazhab dengan dia, yang geng Salafi inilah, pecat dia daripada Masjidil Haram. Tangkap dia, tak bagi dia mengajar. Akhirnya dia duduk rumah, dia buka kelas pengajian dia. Dia buka pondok dia lah, nama dia di Pondok Rusaifah. Rusaifah tu di bandar dia tu lah, bukan bandar, satu perkampungan dekat Mekah. Saya dah pergi dah kat situ. Tok guru saya pun ngaji situ lah dengan dia tahun 80-an. 80-an mengaji dekat Rusaifah 10 tahun. Syekh Muhammad Ali Maliki ni dia karang, dulu saya ingat 20 kitab, 10 kitab. Saya pergi ke pesta buku, ada lagi tu, stack tu, kitab yang dia karang 77 judul. Tuan-tuan dan puan-puan. Berbahasa Arab lah, dia orang Arab kan. 77 judul dia karang kitabnya. Kitab hadisnya, kitab fiqahnya, usul fiqahnya, usul hadisnya, kitab qawaid asasiyah nama dia. Asasi qawaid asasiyah di dalam ilmu usul fiqh.
Contoh dia, syarah kepada kitab tu, syarah kepada kitab ni dan lain-lain, 77. Itu saya tahu tok guru saya yang mengaji situ pun dia tak ada semua. Saya waktu pergi jumpa Syed Ahmad, dia bagi saya satu beg kitab bapak dia, itu pun tak sampai 20 judul. Jadi saya terpaksalah nak kena korek duit dah beli kitab tu, 77 judul. Terpaksalah. Sebab apa? Sebab saya ini perlu baca buku dia. Sebab saya memang dari pondok tu banyak membaca kitab-kitab dia dan sangat mengambil manfaat sebab dia muhaddis. Dia ni yang pernah debat dengan mufti Saudi. Debat pertama sering. Debat kedua dia menang. Menurut kata guru saya lah. Tak tahulah macam mana bentuk debat tu, saya tak tahulah. Dan sejak dia menang tu, dia tidak diganggu. Dia boleh buka madrasah kat Mekah tapi dia tak boleh mengajar kat Masjidil Haram. Maka dia mengajar dekat madrasah dia. Banyak ulama datang mengambil ilmu dari dia, termasuk tu guru saya yang ada dekat Morocco, Syekh Abdullah Talibi, dalam yang junior tu, semua pun mengaji dengan Syekh Abdullah Talibi ni senior lah, sezaman lah kira dengan dia. Meninggal tu lah. Dia meninggal 2017. Saya sempat mengaji dia 2011 sampai 2017. Contoh dia. Syekh Abdullah Talibi waktu pergi ke Mekah, Syed Ahmad ni cucu angkat dia suruh bagi ijazah dulu dekat Rusaifah. Saya pergi Rusaifah tu, pergi jumpa ngaji dengan Syed Ahmad. Bukan ngaji, saya datang tu nak ziarah. Syed Ahmad suruh saya baca kitab. Saya buka lah baca kitab. Orang Melayu baca kitab kat depan, terpaksa lah. Sekali yang di Indonesia yang duduk kat Dakar tu, banyak Indonesia, itu semua ustaz-ustaz saya. Sebagai tu ustaz-ustaz saya yang datang situ ngaji. Allah, malu kita. Murid tu berajar, ustaz dia pakai hair. Ni salah dia tuan-tuan. Ini alim takut. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini apa? I'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah i'tiqad berpegangan kepada akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Fiqh dia berpegang kepada salah satu daripada 4 mazhab. Ustaz tolak ke mazhab selain dari 4 mazhab? Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri kan hebat ni. Umat Sufi hebat, ulama mazhab. Ustaz tolak ke? Bukan kita tolak. Cuma kita tak tahu betul ke mazhab dia itu yang kita dengar itu mazhab dia. Maksud dia, mazhab dia tidak mudawwan, tidak terkodifikasikan. Mazhab Syafi'i jelas. Mukhtasar Muzanni, Al-Hawi Kabir, Nihayatul Matlab, lalu Majmu' Minhaj Ar-Rafi'i, kitab Imam Fathul Aziz tu. Fathul Aziz Imam Rafi'i. Turun lagi Majmu' Imam Nawawi, Minhajul Talibin, Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj, Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin ambil dari situ semua. Sabilul Muhtadin ni kitab Melayu tu lah. Nak tahu sanad dia, itulah sanad dia, nak kaburkan dia. Ini sanad ilmu. Jelas tuan-tuan. Mazhab Hanafi jelas, Maliki jelas, Hambali jelas. Bila Sufyan Ats-Tsauri, kitab dia apa? Tak sampai kat kita. Lalu kalau ada orang mengaku, ini mazhab Sufyan Ats-Tsauri, betul ke? Kita tahu satu isu je, yang lain kan kita tak tahu. Imam Daud Az-Zahiri tak ada. Kitab dia kita tak ada. Itu kitab Muhalla Imam Ibn Hazm Az-Zahiri. Itu Ibn Hazm Az-Zahiri tuan-tuan. Daud Az-Zahiri dia mujtahid mutlak, dia macam mana? Ini tak ada. Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, ini dia ada fatwa dia je, baru terbit 5 tahun lepas, baru terbit Al-Auza'i. Sebelum tu tak tahu. Setelah tu kita tak tahu kitab dia, fiqh dia macam mana, ibadat dia macam mana, muamalat dia macam mana, dia punya munakahat dia macam mana, qada dia macam mana, qada tu peradilan dia macam, kita tak tahu. So because of mazhab selain 4 ini tidak mudawwan, tidak dikodifikasikan, maka kita susahlah nak kata ada mazhab tu hari ini, kan? Bukan kita tak muktabarkan dia, tak, dia muktabar. Dia ulama hebat, cuma sumber tu tak jelas. So kalau ada orang kata saya nak ikut mazhab Daud Az-Zahiri, itu susahlah. Mazhab Daud Az-Zahiri, wuduk dia macam mana, Syekh? Syarat dia apa, rukun dia apa dia? Susahlah, tak tahu. Mungkin tahulah satu isu, kes ini dia seperti ini. Buktinya dari mana? Imam ni dia menukilkan dari situ. Ada satu isu je kita tahu, yang lain kan susah. Sebab itu
tidak berfikir selain daripada mazhab 4, bukan kerana menolak tapi kerana tidak mendawan. Dalam keadaan terdesak. Terdesak tu maksudnya macam mana? Contoh dia, kita Islamic banking, kita bind with regulation from the bank negara BNM. BNM dia buat satu undang-undang, dia ada benda yang mana Islamic muamalat kita ni, muamalat Islamiah menurut Pak Mazhab ni susahlah nak cater benda tu. Terpaksalah ambil pendapat daripada luar 4 mazhab apabila ada kepentingan awam. Maksud dia macam tu, kepentingan awam ni masalah ammah. Maka dalam hal ini macam mana? Ulama beristihad, kalau memang pendapat tersebut ada sandarannya, menurut ahli ijtihad bolehlah menilai dan memakainya, maka tak ada masalah lah. Ini contoh dia. Ada ulama kata tak boleh sebab kita tak tahu kesahihan dia. Berarti apa? Kita katalah yang ini kita dah tahu kesahihan dia. Diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan dalam Mu'jam At-Tabari, seperti ini. Maka bolehlah kita pendapat dengan tersebut. Dengan syarat kenalah dengan ijtihad ahli jawatan kuasa fatwa. Berarti dia melalui proses ijtihad. Tak mudah tuan-tuan. Sebab itu jangan kita buka pintu ijtihad ke orang awam. Kan dia Google kan dia lagi susah kita kan. Nak berfatwa Google dulu. Keluar fatwa www.islamfatwa.web macam mana tu. Akhirnya keluar fatwa internet. Susahlah. Kecuali lah fatwa internet tu apa? Kita ambil daripada fatwa Darul Ifta Misriyah, fatwa Mesir. Dia ada di dalam internet. Ini tak ada masalah lah. Kan? Itu jelas. Ini website Darul Ifta. Itu tak ada masalah. Tapi Islam Fatwa tu, fatwa.net tu siapa owner dia? Mufti mana owner dia? Ini tak tahu. Saya buka blog fatwamalaysia.blogspot. Tuan-tuan buka, ini fatwa Malaysia ni, rasmi tu. Boleh tak? Tak boleh. Ini contohnya. Dan i'tikad yang binasa seperti i'tikad Qadariyah. Jadi selain ahli sunnah wal jamaah ini, i'tikad yang sesatlah binasa. Qadariyah, iaitu percaya segala sesuatu itu perbuatan manusia, Allah tak intervene. Berarti tak ada iman dengan qada dan qadar. Dan Jabariyah, dia kata hatta melakukan segala sesuatu ini Allah yang sedang berbuat dalam keadaan perbuatan yang qadimah, kuasa yang qadimah, kuasa yang sedia ada. Akhirnya kalau ada orang mencuri, Allah mencuri. Bukan manusia mencuri, Allah mencuri. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh mencuri. Dan Mu'tazilah tu yang dia katakan Quran itu makhluk dan lain-lain. Lalu disebut bagaimana cara i'tikad yang empat itu. InsyaAllah kita ittifaqkan sampai sini. Kita sambung pada bulan hadapan sebab minggu depan saya tak ada. Ahad. Minggu depan saya tak ada. Minggu satu lagi saya di Masjid Khairiyah. Saya minta maaf besar-besar. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan hadapan. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bulan hadapan pun saya tak ada rasanya. Saya kat Johor. Bulan satu ni, bukan bulan satu, minggu lepas tu saya kat Indonesia. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.